Assalamualaikum Doktor. Bagi tugasan JTP 501 Etika Perniagaan, kumpulan kami membuat kajian masalah etika yang berlaku di dalam Jabatan Sumber Manusia sebuah syarikat kawalan keselamatan iaitu syarikat Medina Security Sdn Bhd. Sebelum itu, saya ingin kenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Noor dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Ridwan bin Mahbub, Muhammad Firdaus bin Muhammad, Siti Nur Amirah bin Josri dan Abdul Rahman bin Kadiran. Baiklah, untuk pengenalan, etika perniagaan adalah kajian yang mengenai prinsip-prinsip moral yang mengawal tingkah laku organisasi dalam dunia perniagaan. Yang melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, integriti, tanggungjawab sosial dan keadilan dalam membuat keputusan dan bertindak dalam aktiviti perniagaan. Bagi pengurusan sumber manusia pula adalah Jabatan Sumber Manusia HR pula adalah bahagian paling penting dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk menguruskan manusia dan sumber daya yang paling berharga. Di dalam Jabatan HR, pengurusan sumber manusia pula merupakan fungsi asas dalam organisasi yang menguruskan manusia secara cekap bagi mencapai objektif organisasi dan individu. Fungsi HR merangkumi aspek-aspek seperti pengambilan pekerja, latihan, pembangunan, pengurusan prestasi dan peliharaan keamanan dan kesihatan pekerja. Selain itu juga ia memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa organisasi mematuhi undang-undang, standard dan prinsip-prinsip etika dalam semua aspek pengurusan sumber manusia mereka. Dilema etika yang dihadapi dalam jabatan HR secara umumnya sering berlaku konflik kepentingan di antara keuntungan organisasi dan kebajikan pekerja serta isu-isu privasi dan keselamatan data. Dilema ini akan diterangkan lebih secara detail lagi oleh rakan saya. Seterusnya saya akan beri kepada rakan saya untuk menerangkan latar belakang syarikat Medina Security Sdn Bhd. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad, student ID JG 1229021. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang Medina Security Sdn Bhd. Medina Security Sdn Bhd telah ditubuhkan pada tahun 2012. Syarikat ini penyedia tentang keselamatan. Ianya telah didaftarkan di bawah Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia. Seterusnya Kementerian Kewangan Malaysia dan juga Suruhanjaya Perniagaan Malaysia. Perkhidmatan yang disediakan adalah menyediakan perkhidmatan keselamatan dari segi pengawalan pegawai keselamatan, menyedia pegawai pengiring untuk sesuatu benda ataupun seseorang, pengawal keselamatan untuk tempat operasi sekolah, bank, bangunan dan juga lain-lain. Mereka beroperasi dari segi berkala dari sesuatu tempoh ataupun masa dan juga tempoh dalam 24 jam. Mereka menyediakan kawalan keselamatan dari segi bersenjata ataupun tidak bersenjata. Syarikat yang stabil dan berpengalaman. Medina Security Sdn Bhd adalah syarikat yang kukuh di pasaran Malaysia dari segi keselamatan. Mereka mempunyai satu ibu pejabat dan juga 16 cawangan di serata Malaysia. Selain itu juga, pengarah syarikatnya terdiri daripada 2 orang iaitu Encik Azhar bin Sharif dan juga Puan Maria Mahanis binti Datuk Mamat. Visi dan misi. Menjadi penyedia penyelesaian keselamatan terkemuka Malaysia sudah menjadi visi dan misi dan objektif mereka untuk menjadi syarikat penyedia keselamatan nombor 1 dan terkemuka di Malaysia. Seterusnya, memastikan tenaga kerja profesional dan berkelayakan dan terlatih. Sebelum memulakan tugas sebagai pengawal keselamatan, salah satu mereka dilatih supaya bersedia dalam apa jua situasi. Komited sepenuhnya kepada pertumbuhan perniagaan dan pembangunan pelanggan, melaksanakan dan mencapai tanda aras yang tinggi yang ditetapkan untuk kualiti, keberpercayaan dan kecekapan penyelesaian, memupuk budaya penambahbaikan berterusan untuk menggalakkan standard kepuasan pelanggan. Ketiga-tiga poin tersebut berdasarkan kepuasan pelanggan, khidmat pelanggan
Mereka telah menyediakan talian khidmat pelanggan dan juga borang maklum balas daripada pihak syarikat untuk memastikan keberkesanan, kepercayaan khidmat mereka adalah kepuasan pelanggan mereka. Di sini mereka membuat khidmat pelanggan secara pantas untuk mendapat maklum balas secara cepat dan tindakan segera perlu diambil. Assalamualaikum, nama Siti Amira binti Josri, nombor kad metrik JG1238721. Isu kajian syarikat Medina Security. Delima etika 1. Pembayaran gaji lewat. Pembayaran gaji lewat boleh menjejaskan kestabilan kewangan pekerja dan reputasi syarikat secara negatif. Untuk delima etika yang kedua, enggan mengikut peraturan OSHA. Mengabaikan garis panduan OSHA boleh membawa kepada keadaan kerja yang tidak selamat untuk pengawal keselamatan yang membahayakan kesejahteraan mereka. Delima etika yang ketiga ialah amalan pengajian diskriminasi. Amalan pengambilan pekerja yang diskriminasi boleh menyebabkan kekurangan kepelbagaian tempat kerja dan menjejaskan reputasi syarikat. Untuk delima etika yang keempat, kerja lebih masa berlebihan tanpa pampasan. Memaksa pekerja bekerja lebih masa yang berlebihan tanpa pampasan yang sewajarnya boleh menyebabkan ketidakpuasan hati pekerja dan semangat rendah. Untuk delima etika yang kelima, faedah pekerja tidak mencukupi. Menyediakan faedah pekerja yang tidak mencukupi boleh menyebabkan ketidakpuasan hati pekerja dan kadar puspita yang tinggi. Delima etika yang keenam, pengelolaan sumber syarikat. Pengelolaan sumber syarikat yang tidak beretika boleh menyebabkan kerugian kewangan dan merosakkan reputasi syarikat. Delima etika yang ketujuh, pelanggaran kerahsiaan. Kaki tangan HR mungkin melanggar kerahsiaan pekerja dengan berkongsi maklumat sensitif dengan pihak yang tidak dibenarkan. Untuk delima etika yang terakhir, nepotisme dalam keputusan pengajian. Mengupah rakan atau ahli keluarga tanpa mengikut prosedur pengambilan pekerja yang betul boleh menyebabkan pekerja tidak berkelayakan dan semangat rendah di kalangan pekerja lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ridwan bin Mahbub. Setelah kita melihat dilema-dilema etika dalam jabatan HR dalam syarikat Medina Security, kita akan lihat pula cara-cara menangani masalah etika tersebut. Dilema etika pertama iaitu pembayaran gaji lewat. Pihak syarikat juga boleh menyediakan sistem penggajian yang konsisten dan telus. Yang kedua, dilema etika enggan mengikuti peraturan OSHA. Pihak syarikat boleh mewujudkan dasar protokol keselamatan yang jelas dan mengkaji latihan. Dilema etika yang ketiga pula ialah amalan pengkajian diskriminasi. Pihak syarikat boleh mewujudkan proses pengambilan pekerja yang adil dan telus yang mematuhi undang-undang dan dasar anti diskriminasi. Yang keempatnya ialah etika kerja lebih masa tanpa papasan. Pihak syarikat boleh menyediakan dasar yang lebih masa untuk bekerja dan yang jelas dan yang memastikan pampasan yang adil untuk kerja tambahan. Seterusnya, dilema etika yang kelima iaitu faedah pekerja yang tidak mencukupi. Pihak syarikat boleh menyediakan faedah pekerja yang kompetitif dan menarik untuk menarik minat pekerja untuk bekerja. Dilema yang keenam, penyalahgunaan sumber syarikat. Pihak syarikat harus menetapkan dasar yang jelas mengenai penggunaan sumber syarikat yang sesuai dan memantau pematuhan secara berkala. Dilema etika yang ketujuh, pelanggaran kerahsiaan. Pihak syarikat wajib mewujudkan dasar kerahsiaan yang ketat dan menyediakan latihan tetap kepada pekerja tentang menjaga privasi dan melindungi maklumat sensitif. Yang terakhir, nepotisme dalam keputusan penggajian. Pihak syarikat harus mewujudkan proses pengambilan pekerja yang mematuhi dasar-dasar anti-nepotism. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Rahman bin Kadiran, nombor metrik JG12183/21. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Tanggungjawab dan cabaran pengurusan bermanusia syarikat Medina Security Sdn Bhd adalah besar dalam memastikan kesemua tindakan dapat disesuaikan dengan norma pelaksanaan mengikut aturan landasi yang betul dalam
membawa syarikat ke arah matlamat yang diingini, seterusnya menjadikan syarikat ini bukan mantap dan berdaya saing. Seterusnya, sesebuah organisasi perlu mewujudkan suatu sistem pengurusan manusia yang bersesuaian bagi membolehkan organisasi bersaing dalam persekitaran perniagaan yang amat mencabar di masa kini. Salah satu fungsi pengurusan sumber manusia adalah memilih dan mengambil pekerja yang sesuai untuk bekerja di dalam organisasi. Bagi merealisasikan misi ini dengan jayanya, beberapa langkah perlu diambil termasuk menganalisis kerja dan menarik sekumpulan permohonan yang berkelayakan untuk peluang pekerjaan. Seterusnya, sesebuah organisasi dibentuk untuk mencapai objektif dan matlamat tertentu. Pencapaian objektif sebahagian besarnya bergantung kepada perancangan dan pengurusan manusia yang efektif. Sekian, terima kasih.